Dr. Rozaimi, saya pernah berdebat dengan puak-puak Israel dalam Facebook IDF. Padahal sebab benarnya simple je. Dia buat satu posting gambar seorang tentera Israel sedang berlatih. Saya pun kata, saya kata you are training to become a murderer, kan. Lepas tu berderet netizen Israel maki saya kat situ, kan. Saya pun berdebat lah, pom-pam. Last kali ada seorang akak tu kata, okay, after this don't use Intel, don't use Waze. Dia sebutlah segala serba mak neka produk Israel. Saya masa tu terkesima, aduh aku nak jawab apa pula, kan. Adalah jawapan selepas tu, saya kata kita bukan menentang Yahudi, kita menentang Yahudi yang pro-Zionis, kan. Itu yang saya sebut. But persoalannya Dr. Rozaimi, 60 tahun kita merdeka, 64 tahun kita merdeka. Kita masih lagi berada di tahap menjadi user instead of menghasilkan sesuatu, termasuk Vimeo, Facebook ni bukan orang Islam buat. Ini semua Yahudi yang buat. Komen Dr. Rozaimi dalam bab ni, dalam kita dah lebih separuh abad merdeka ni. Silakan. Okey. Seronok dengar cerita Tok Mufti pasal Taliban tadi. Sebenarnya usah kata orang biasa Saya secara peribadi pun bila ditanya tentang Taliban ni, saya pun pening kepala. Saya mesej Tok Mufti, saya kata Tok Mufti nak kata apa pandangan, kan. Sampai kami sembang panjang agaklah berkenaan dengan Taliban ni. Dan akhirnya kita buat keputusan lah, kita wait and see lah, tunggu, kan. Baik, berbalik kepada persoalan yang terakhir ini, iaitu terakhir lah kot InsyaAllah apa ni, round yang ketiga je lah kot. Round last. Round last lah. Orang pun dah penat ni tengok, kan. Berkenaan dengan isu orang Islam jadi user. Orang Islam dia tak jadi inventor ataupun kita panggil sesuatu umat yang mencipta ataupun umat yang memberikan khidmat. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam ni banyak benda yang Islam dah tunjuk sebagai galakan untuk umat dia memberikan khidmat yang terbaik kepada bukan hanya pada masyarakat tetapi kepada dunia secara umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Bukan kata rahmat pada Islam saja, rahmat pada semua. Bila Islam itu berkuasa, bila Islam itu dominan, bila Islam itu kuat, Islam memberikan rahmat kepada semua dari sudut hukuman dunia lah. Sebab itu dalam hadis pun Nabi tak benarkan orang Islam untuk mengapa-apakan orang yang bukan Islam selagi mana mereka tidak memusuhi Islam. Jadi di mana salahnya? Okey. Kita berhadapan dengan satu situasi di mana saya bukan nak orang kata apa, bukan nak bela golongan agama ni kerana saya berada dalam bidang agama. Dah. Banyak juga benda-benda yang saya kritik juga, pandangan-pandangan ahli agama, kejumudan ahli agama, tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak boleh untuk bersifat melepaskan mereka-mereka yang sepatutnya melakukan kerja-kerja tetapi malamnya tak melakukan kerja untuk agama. Saya teringat lagi dulu waktu PKP kali pertama. Masa tu kami bincang isu bukan PKP kali pertama, saya tak ingat PKP kali berapa. Tapi waktu tu kita bincang isu SAF rapatkan ke nak jarak ke waktu PKP ni. Waktu kami bincang tu dekat forum tu, adalah waktu ceramah ke forum saya tak ingat. Tapi adalah yang komen. Ada yang komen, dia kata tak habis-habis cerita pasal SAF, dia kata. Orang dah naik ke bulan, korang nak cerita pasal SAF lagi. Dia kata macam tu lah. Saya jawab lah kat dia. Saya tulis lah kan. Saya kata, orang dah sampai ke bulan, orang nak buat vaksin, korang masih cerita pasal SAF, kan. Saya kata, kami orang agamawan ni, orang yang berada dalam bidang agama. Saya belajar bidang hadis, kan. Datuk Mufti pun dalam bidang hadis. Apa yang kami nak bincang? Nak bincang bab agama je lah. Dalam wabak ni nak rapat ke nak jarak, kita kena tengok dari sudut dalil lah, kan. Nak tutup masjid ke nak buka masjid, kena tengok data daripada saintis lah. Tengok data saintifik lah, baru kita boleh buat keputusan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau orang agama kena buat vaksin, saya ingat siapa nak beli? Saya kata, tuan-tuan, saya baru cipta vaksin semalam. Berdasarkan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munawi, saya telah merumuskan satu resepi buat vaksin. Agak-agak siapa nak beli?
Saya ingat, kalau saya bagi percuma kat Amir Idris pun, dia pun tak percaya kat saya. Kata, tak apalah Syah, saya ambil vaksin yang daripada ni. Jadi masalahnya sekarang ni, setiap daripada kesalahan umat, setiap daripada kemunduran umat, masalah yang dilalui oleh umat, orang akan tuding jari kepada orang agama. Sebahagiannya betul. Memang ada orang agama yang mengajar umat dia untuk menjadi jumud. Ada. Tetapi jangan dilupa, sebahagian daripada orang Islam yang kadang-kadang tak berfikir pun untuk Islam, walaupun dia berada dalam bidang yang bukan Islam, bidang bukan agama. Contohnya dia jadi saintis. Patut dia kena jadi saintis Muslim yang memberikan peranan kepada umat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Sesiapa yang menunjukkan satu budaya yang baik, satu sunnah yang baik, satu amalan yang baik, dia akan dapat pahalanya bila dia buat. Dia akan dapat pahala orang yang mengamalkannya sampai ke hari kiamat. Maksudnya, kalaulah kata satu orang Islam, saintis Muslim, ahli ekonomi Muslim, programmer Muslim, pakar IT, pakar ICT Muslim, dok buat satu benda yang memberikan manfaat kepada orang ramai, ia termasuk dalam sunnah hasanah selagi mana ia tidak bercanggah dengan dalil-dalil Islam. Selagi mana dia tak bercanggah dengan semangat Islam. Jadi umpamanya saya bagi contoh kan, air conditioner, pendingin hawa contohnya kan. Pendingin hawa, kalaulah ia dicipta oleh orang Islam, cuba bayangkan berapa banyak pahala dia akan dapat kerana dia memudahkan urusan orang. Cuba bayangkan berapa banyak pahala yang boleh dia dapat oleh pencipta Vimeo ni kalau dia Muslim. Berapa banyak pahala yang kita boleh dapat kalau yang mencipta kemudahan-kemudahan itu adalah orang Muslim. Jadi orang Islam telah diberikan motivasi oleh agama untuk membuat perkara yang bermanfaat. Walaupun manfaat itu manfaat dunia, tetapi ia memberi manfaat kepada umat, memberi kemudahan kepada umat. Nabi SAW menyebutkan buang kotoran di jalan, buang perkara yang berbahaya di jalan pun termasuk dalam perkara iman. Maka sebab itu kita semua ni bertanggungjawab. Dalam peristiwa hijrah, bukan hanya orang-orang yang terlibat itu orang-orang yang tinggi agamanya, ilmu agamanya. Bukan hanya Nabi terlibat, bukan hanya Abu Bakar terlibat, anak Abu Bakar terlibat, Asma, Aisyah, Abdullah terlibat, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqid pun terlibat, orang yang bukan Islam tu pun terlibat. Jadi nak bagi tahu pada kita, setiap daripada kita ada tanggungjawab untuk menyumbang kepada umat, untuk menyumbang kepada humanity, untuk menyumbang kepada manusia secara umumnya. Kerana pahala ni bukan hanya bergantung kepada ibadat, pahala ni bergantung juga kepada perkara-perkara yang bermanfaat yang kita berikan kepada manusia. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis kan, Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah wa waladin yad'u lahu wa ilmin yuntafa'u bihi." Tiga benda Nabi kata, amalan kita akan terputus bila kita mati, kecuali daripada tiga benda. Yang pertama, sadaqatin jariyah, buat sesuatu yang menjadi sedekah, menjadi wakaf kepada orang lain. Ataupun wa waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan untuk dia, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kita tak nafi ilmu agama itu penting, tetapi ilmu yang berkaitan dengan dunia, produk-produk yang memudahkan umat juga termasuk dalam ilmu yang bermanfaat, yang perlu untuk dibuat ataupun yang perlu diusahakan oleh orang Islam. Dan Islam melarang penganut dia untuk taklid buta. Dalam Quran kita baca taklid buta kan, mengikut je. Kita tak boleh hanya menjadi umat yang mengikut. Jadi siapa yang nak majukan ni, siapa nak buat? Ni lah programmer Muslim, pakar-pakar ICT Muslim, saintis-saintis Muslim, kena berpadu tenaga lah, kena bantulah umat. InsyaAllah kita akan create awareness, kita akan suruh orang untuk bantu umat untuk pakai. Saya ingat ada dalam PKP ni ada satu apps kan, dulu kita duk angkat bendera putih, jadi bendera putih jadi isu. Dia buat apps free, siapa yang ada ni masalah, gunakan apps ni, orang yang gunakan apps ni boleh. Itu kalau dia orang Muslim, dia telah membantu orang Islam yang lain. Dia telah memberikan satu khidmat, membantu orang lain, dan insya-Allah kalau dia ikhlas buat benda ni kerana Allah, kerana umat, dia akan dapat pahala. Dan kita kena didik masyarakat kita ya, untuk memikirkan tentang untung nasib umat. Yang ni kita kena ubah daripada sekarang.
Ajar anak, didik anak bukan fikir untuk diri sendiri dan untuk keluarga semata-mata. Didik anak untuk fikir tentang untung nasib umat. Saya ingat masa zaman Nabi Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat yang muda yang belasan tahun ni, waktu nak pergi perang Badar, dia orang minta izin kat Nabi untuk terlibat. Dia orang Nabi tak bagi terlibat. Sebab Nabi kata dia orang tak cukup umur. Tak cukup 15 tahun lagi. Cuba bayangkan, anak-anak muda di zaman Nabi SAW, umur belasan tahun nak pergi perang. Kita umur 30 tahun, jadi bapak budak, duk main apa lagi? Duk main game lagi. Duk main game kat handphone lagi kan. Beza cara fikir kita dan dia. Kerana apa? Kerana mereka berfikir untuk umat. Mereka berfikir bagaimana aku nak membangunkan umat, kan? Dan mereka tak takut dengan cabaran. Mereka tak takut dengan ancaman. Mereka kata, aku buat benda yang bermanfaat, kita buat. Dan akhirnya otak kita ni ada limit dia. Kan? Kita tak boleh fikir semua benda. Islam bila dia datang, dia bawa akidah, dia bawa syariah, dia bawa akidah, dia bawa ibadat, dia bawa muamalat. Muamalat dia bagi umum. Prinsip-prinsip yang umum. So nak buat apa pun tak apa, buat, invent. Selagi mana prinsip umum tu tak dilanggar. Hukum-hukum secara umum tak dilanggar. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal bagi suatu perkara yang bukan ibadat, bukan akidah, harus buat. Selagi mana tak melanggar tata cara ataupun selagi mana tak melanggar hukum-hukum syarak. Tetapi dalam bab ibadat jangan langgar. Dalam bab akidah jangan buat sesuatu yang baru. Jangan buat inovasi. Oleh kerana tu saya melihat yang menjadi masalah kepada umat kita apabila dalam isu ibadah kita banyak sangat buat invention. Dalam ibadah kita banyak sangat buat innovation, Kita banyak sangat buat benda-benda yang tak ada di zaman Nabi SAW. Jadi menyebabkan kreativiti kita itu dalam bab ibadat, bukan dalam bab dunia. Sepatutnya kita fokus buat kreativiti dalam bab dunia. Ibadat ni kita ikutlah macam mana Nabi buat. Tapi orang Islam hari ni tengok ibadat tu macam-macam cara. Dia create, macam-macam cara dia buat inovasi. Sehingga kan kemampuan dia tidak boleh untuk disalurkan pada membangunkan dunia untuk kemudahan umat. Dan tidak salah untuk kita mengambil manfaat daripada orang yang luar, belajar daripada orang luar. Seperti mana dalam hadis, Nabi SAW juga pada awalnya tidak memakai cincin, sehinggalah Nabi tahu surat-surat yang diberikan oleh mana-mana kerajaan tidak akan dibaca, melainkan setelah dicop dengan cincin, maka baru Nabi ambil cincin. Nak bagi tahu, mengambil manfaat daripada luar, tidaklah menjadi salah selagi mana ia tidak bercanggah dengan Islam, tetapi bukan hanya sekadar meniru tanpa buat apa-apa. Kita boleh ambil, tetapi kita buat yang lebih baik daripada itu. Dan semuanya ada perhitungan pahala insya-Allah jika dibuat secara ikhlas, dibuat untuk memudahkan umat. Wallahu taala a'lamu bissawab.